Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua lah. Kita kembali lagi dalam episod 3 Bos Borak. Di mana Bos Borak ni bosnya ni obviously ni bos kita lah. Dan bila ada bos ni kita ni mesti adalah staff dia. So sebelum tu saya nak perkenalkan lah bos sendiri, Encik Faiz sebagai director, saya sebagai creative director, Fendi. Di sini kita ada Abang Latifi lah, kita panggil Abang Latifi sebagai sales director, dan kita ada video editor Encik Ed, Mr. Ed. Mr. Ed. Okay, sebelum kita start, kita minta tajuk lah. Apa yang jadi lately ni? Abang Latifi apa jadi lately macam dalam hidup Abang Latifi ke? Nak share? Just started back my football club. Sekarang tengah compete FAS Foundation League. Team Shah Alam City FC. Selain daripada tu, recently join the group. Financial Faiz. And that's about it. The FAS tu is your team ke ataupun your team lah? Yes, you play for it? I am the co-founder of the team. More towards on the management side. But do you play? Last time, yes, but now I'm just part of the coaching staff. I see. Adults. But for me, for coach, I'm coaching under 16. Under 16. Okay. Interesting. Football. Nanti mungkin kita boleh podcast borak pasal bola. Panggil Balls Deeper. So ada satu podcast nama Balls Deep kan. Kita Balls Deeper. Ed, ada benda nak share recently? Recently nothing much. Just tengah sibuk prepare tu, yes, prepare for kahwin also. And also last weekend benda ni macam random, tapi saya menang AJL 38 dengan Amir Jahari, tapi just become apa kita cakap ni, just a backup prop macam tu lah. Yeah. AJL tu apa? Anugerah juara lagu. Yes. So you menang? Kita orang just macam, saya just volunteer as performer lah. Untuk dia punya performance. This is TV3? Yeah, TV3. It's just random join. Tak expect nak menang pun. Tiba-tiba menang, dia macam okay. Dancer ke apa? It's an achievement lah. Dancer? Dia tak dancer lah. Dia macam just a fake choir. Yes, okay. Fake choir dia macam nak buat, actually nak buat around 100, tapi TV show tak bagi ramai-ramai, so dia select around 30 something people. Habis 70 tu apa? Duduk tepi tengok je? Tak ada, dia tak pilih pun. Dia dah ambil 30 lah. 30 macam tu, berdiri kat tepi dekat belakang meja hari, just fake some choir, and then itulah, Alhamdulillah dia menang, and people happy, yang join pun happy. Okay. Quite interesting sebab hari ni kita dah uncover satu benda baru pasal Abang Latifi yang kita dah selalu bekerja, but kita tak tahu ini pun sama. Duduk belakang saya je. Tapi saya tak tahu apa yang dia buat weekend hari tu. So quite interesting lah. Nanti kita boleh borak lagi lah kat sana. Sir, apa happen lately ni? Business berkembang ke apa, sir? Well, recently, semalam kot, at the time of this video recording, we got a grant untuk discuss pasal untuk pergi satu Malaysia cakap pasal financial planning from one bank ni lah. So it's an achievement lah for the company. Sebab this event is paid for that foundation, and kita pergi sana ke universiti untuk bantu anak student yang underprivileged. Bahasa kasar dia, bahasa mudah dia B40 lah. Ajar diorang tentang financial planning. So OPEC lah. Akan pusing satu Malaysia? 13 states. Tapi tolak Perlis kecil sangat kot. Dia share dengan Kedah dan Negeri Sembilan. Sebab diorang kata Negeri Sembilan tak ada universiti. I tak tahu betul ke tidak. Ada je kot, tapi tak ramai kot, tak banyak. Banyak kat Bangi kan. Tapi tambah satu Labuan. And tambah satu wilayah persekutuan, KL lah. So 13. Expected bila benda ni jalan? Boleh beritahu ke? Over the whole over the year, this year. So from May until December. We're going to be busy. So every weekend, every 2 weekends lah kita akan ke hulu ke hilir. Sounds good. So tak apalah, agak interesting lah, tapi asyik bukan dalam borak kali ni kot. So kita nak cerita sikit. Episod lepas kita borak pasal kerja luar bidang. Betul. And saya rasa based on the engagement quite well lah, walaupun kita masih nak banyak views, but saya rasa from engagement, positive engagement lah. People quite happy that we talk about it, kerja lari bidang kan. And kali ni kita nak
target audience sama. So tajuk kita adalah perkahwinan. Saya dah brief kan, jangan buat terkejut pula. Saya dah brief tadi. So tajuk dia perkahwinan lah, tapi kita akan go bit by bit lah perkahwinan. But saya ada benda interesting nak share, stats tentang perkahwinan di Malaysia lah. Malaysia adalah top 3 Singles. Ramai orang single. Peratusan. Yes, top 3 dalam Southeast Asian. So termasuklah saya. Termasuk dia, tapi dia akan keluar lah. Termasuk saya. But from perspektif Abang Latifi ataupun Sir Faiz lah, boleh cerita sikit kenapa boleh jadi macam ni? To be fair, tak jawab lah sebab ada kahwin dah. You kena tanya orang yang belum kahwin lagi, apa masalahnya sekarang ni? Kahwin je lah. Okay, fine. Nak kahwin tu bukan kahwin je lah. You have to plan, betul? Tetapi what is the problem tentang planning tu? I boleh nampak, tapi it's better coming from your own mouth lah, yang single ni. Yes. So apa dia? Sebab I understand at you're about to get married. Yes. So you're already there lah. Yeah. And of course Fendi, you belum ada lagi plan, not seeing it. Plan ada, tapi belum, bukan masa tadi. Wait. Okay, fine. So memang ada keinginan untuk kahwin lah. Ada. Tapi concrete plannya belum set in stone lagi. Belum. Okay, betul. Kita book dewan kahwin bulan 8 nanti. Lepas kahwin, bulan apa kita kahwin? Bulan lagi. Belum lagi. So this question has been answered by the two of you. I dah lepas. So itulah. I cannot answer. Tak, just nak pandangan lah. For the singles, I cannot answer. But it's not wrong for us to boleh kita bagi opinion kenapa agaknya ramai orang ketiga masih single. Rasanya mungkin sebab exposure pada hari ini, yang mana membuatkan ramai orang dia decide delay untuk berkahwin. Bukan dia tak nak kahwin, mungkin dia delay untuk berkahwin. Saya salah satu contohnya. Saya sendiri berkahwin agak lewat. Umur 34 saya kahwin. Pada masa yang sama, majority of my friends semua dah kahwin. Dah ada anak, ada yang dah sekolah rendah, dah darjah 5, darjah 6. Kan? So also it comes about the planning jugalah. Planning, ada mindset you dah ready ke nak kahwin ke tak kahwin, also another thing lah. To me lah. Benda tu macam mengganggu Abang Latifi, like macam kawan tadi tu bagi pressure yang Abang Latifi rasa ke biasa je, macam buat biasa je. Biasa lah masa ramai kawan dah kahwin, and then bila kita apa orang kata lepak kat mamak ke apa ke, semua duk tanyalah. Kan, kau bila lagi kan, apa semua ni, aku dah ada anak 2 dah apa semua kan. Mas, mula-mula soalan tu selalu ada, tapi alhamdulillah macam saya sendiri, my late parents, both of them tak pressure pun untuk pergi kahwin ke apa ke. And then lama-lama macam biar je lah orang tanya, layan je lah cakap, belum jumpa nak buat macam mana kan. So bab jodoh dengan rezeki tu semua Tuhan yang tentukan. Betul. Okay. Nanti kita kupas lagi. Cik Faiz, bila Cik Faiz berkahwin? Pada umur berapa? I would say 34 juga. Sama. Lelaki ambil masa lama nak fikir tahun, hari. Jom kena fikir tu. 34 it was a good time for me to get married lah, because waktu tu dah a bit more matured. So decision making yang I buat pada waktu itu adalah lebih baik lah, if I can say so myself. Bukan nak kata kahwin muda ni tak bagus. Macam Latifi kata, jodoh kan, kalau betul berlaku lah. Tapi as a man lah, I never regret. Unfortunately kita tak ada ladies lah dalam group ni, sebab perception diorang untuk kahwin lambat ni maybe lain sikit berbanding dengan lelaki. Lelaki betul. dikatakan lah, tak semestinya betul. As we grow older, maybe we get wiser. Okay, we get wiser, and then dari segi wise and dari segi pocket and career tu pun maybe advancement dia lain sikit lah. Tetapi ladies dia punya concern lain, because they have a time period for them to be able to bear children. So dia punya concern lain. And then dari segi pocket tadi tu, I kena bagi tahu there is a caveat lah. Tak semestinya kita hold off from getting married and kita boleh maju ke depan. Tak semestinya, sebab there are people yang lepas kahwin je terus dia punya rezeki bertambah. So if you saja menunggu untuk jadi kaya baru kahwin, tak semestinya. Tata
dah kahwin nanti baru kaya. Lebih baik kau kahwin lebih awal. Benda macam ni kena consider juga. Nak tanya sikit, umur 34 tu macam Abang tadi kata lewat sikit kan. Apakah sebabnya? Contoh mungkin sebab nak fokus kerjaya dulu ke? Ya, masa tu fokus kerjaya, and then nak kata tak ready lah. Tak ready to commit. And then jodoh pun belum ada masa tu. Kan. So dia macam tak, orang kata nak mencari tu carilah kan. Kita tetap kena usaha cari. Betul, kan. Tapi dia dah sampai masa tu dia dah macam ada, tak ada lah. Semuanya serahkan kepada Allah sajalah. Faham? Macam Ed kenapa decide umur? Sekarang umur apa? Sekarang umur 28. Okay. Sama dengan saya. Okay, kenapa decide? Yelah sekarang saya tengok awal kita kan 20, ada 26, 24 25 pun ada. 25 lah. 25 ke bawah tu kira orang dah start kahwin lah. So why decide now? Career tu that's one of reason untuk berkahwin. Memang kena consider betul lah. Kena consider banyak. Kita tak boleh nak macam main langgar je. Faham. Macam try and error. It's not, kahwin ni bukan try and error. Kita macam kalau nak betul-betul kena fully commit. Kena fully commit. Make it stable dulu. Make it kalau rasa macam rasa macam kerja ni tak berapa nak boleh support. Kita cari lagi yang maybe boleh support kita and boleh support kita punya future. Kalau pendapat saya sekarang memang kahwin tu ada, tapi disebabkan kita fikir panjang sikit. Contoh lepas kahwin, kumpul duit untuk kahwin. Tapi kita kena fikir selepas kahwin pula. So benda tu yang macam membuatkan saya okay, aku kena plan betul. Dah cantik baru kita proceed. Sebab ramai orang dia fikir kahwin ni dari segi duit untuk majlis perkahwinan je. Kumpul untuk nak kumpul bukan tak kata senang, tapi kalau gaji kau rendah pun, tapi kau kumpul enough time, kau boleh dapat satu amount untuk buat majlis perkahwinan yang RM20,000, RM30,000 cukup. Tetapi beyond majlis perkahwinan tu apa pula? Kehidupan berkahwin tu lagi penting. So kalau income tu masih belum sampai level yang boleh sustain yourself and anak orang, then you have to think lah, kehidupan selepas perkahwinan tu in my opinion jauh lebih penting daripada majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan tu kalau ikut buat yang paling penting lah, which is nikah saja pun dah cukup sebenarnya. Tapi most people bila cakap pasal kahwin dia fikir yang majlis dulu. Yes, itu betul. saja dia fikir. Itu masalah kita. Tapi yang beyond, sewa rumah lah, kereta kenderaan lah, anak punya susu, kain ampin semua, yang tu tak fikir. Betul-betul. I setuju dengan Cik Faiz. Because masa kebanyakan orang sekarang bila dia nak kahwin, dia fikir lebih kepada majlis kahwin tu. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah after perjalanan kahwin tu ya, nak duduk rumah mana, nak sewa dekat mana, bila kita dah hidup suami isteri, kenderaan. Sebab kalau suami isteri bekerja, kita kena fikir pula arrangement of transportation, pekerjaan. Mungkin kita kena consider tukar kerja atau isteri kita tukar kerja. Betul. That's something you have to go through kan? Yes, I've been through that. Yang mana masa saya mula-mula berkahwin dengan isteri, lepas tu isteri dipindahkan ke sinilah Setia Alam. Masa tu office saya dekat KL, dan kami berdua pun memang daripada KL. Tapi saya cakap dekat isteri, tak apa, let the man travels. Biar lelaki yang travel. Perempuan biar kerja dekat-dekat. Isteri biar kerja dekat-dekat. Sebenarnya memang that's how it is. Bila kahwin memang the man will travel, and then sometimes kita kalau cakap pasal rumah, ada orang tangent sikit, pergi beli rumah sebelum kahwin. Bukan nak kata salah. Okay, tapi let's say lah you beli rumah dekat Shah Alam sebab you kerja kat Shah Alam, okay, happy. And then jodoh tak tahu lagi, maybe waktu tu ada girlfriend yang rumah mak mertua dia dekat Shah Alam, tetapi berpisah. Lepas tu jumpa girlfriend lain, rumah mak mertua dia dekat Kajang. Kahwin, okay, tengok rumah mak mertua kat Kajang, rumah you dekat Shah Alam. Isteri pula kerja dekat Ceras. Okay, so guess where? What they gonna do? Of course dia kena pindah tu ke Kajang atau Ceras. Okay, pindah lah. Rumah dia yang dia beli kat Shah Alam tu dah siap. Of course boleh sewakan, tapi rumah dibeli untuk duduk dan rumah dibeli untuk sewa adalah dua benda berbeza. Dia punya features yang kau nak beli ni, nak pilih ni memang berlainan. Dah jadi property investor terpaksa. Nak jual tak boleh.
Sebab maybe value dia belum naik lagi, rugi ke apa ke, leceh, nak kena bayar agent fee lagi, tengok rugi kalau aku nak jual, aku kena top up. Dan terpaksa sewakan pula maybe bawah daripada your installment, dah leceh. Sebab tu planning untuk kehidupan ni bermula even before kahwin lagi. And last kali the marriage is more important than the wedding. Exactly. Keyword lah. Exactly. Ada satu term ni orang kata, kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk kegagalan. Macam lirik lagu sikit lah. Tapi tu klise je. Sebenarnya lirik lagu lah. So okay, nak cakap pasal rumah dengan rumah sewa dengan rumah beli tu, kita akan kupas later lah. But right now kita nak cakap tentang the perkahwinan itself lagi. Okay, kalau kita cerita tentang perkahwinan, banyak benda yang baik lah. Selalu orang kata hubungan lebih rapat, benda-benda indah. So saya nak tanya, apa dia punya keburukan dia, perkahwinan? I mean, bukan keburukan kita nak cari keburukan dia. Mungkin apa benda kalau kita tak betul-betul prepare, what happen after kita dah kahwin? Tips kalau kita untuk tak yang betul-betul bujang-bujang ni lah. Yes, bujang-bujang. Hampir tak bujang. Kan keburukan lah, dia sebenarnya lebih kepada kesediaan. What apa yang kita perlu kalau rasa kita ni? tak bersedia, kalau kita kahwin because kita nak ikut kawan-kawan kita pun kahwin, kita pun nak kahwin. Benda ni selalu jadi dekat perempuan lah. Dia tengok kawan dia kahwin, dia pun sibuk nak kahwin. Lalas terkahwin pula dengan orang yang salah. Kan itu salah satu bahaya dia lah. Sebab tu kita dianjurkan untuk kita kenal dulu dengan siapa yang kita nak berkahwin ni, because kahwin ni bukan 2-3 tahun punya perkara. Betul. Perkara dia kita nak til jannah yang dia cakap, til jannah. Keburukan ni kalau kita ada mindset yang tak betul lah bila nak kahwin tu, sebab ikut orang. Itu probably salah satu mindset yang saya ada lah. Saya tak ikut orang. Kawan-kawan saya semua dah kahwin, saya tak kahwin lagi. Kan pada saya, biar kita ikut kita punya pace. Kita dah bersedia dari segi rohaninya, dari segi mindset, dari segi agama, of course kewangan lah. Betul, kewangan. So then baru kita boleh decide, okay now nak kahwin lah. Cik faham Abang Latif kata pasal pace. Sebab Abang Latif pun coach bulan pace tu boleh relate. Main bola dan juga kita punya orang kata ikut kemampuan diri sendiri lah kan. Ikut. So pula macam mana pandangan saya? Kalau macam apa yang kita patut, yang bujang ni apa yang patut dia watch out lah selepas kahwin nanti? Tadi Latifah ada kata pasal yang selalu perempuan dia ikut-ikut. To be honest, lelaki pun dia ada ego dia sendiri. Maybe dia tak terikut, tapi kadang-kadang dia nak tunjuk dia tu hebat. Dia kahwin awal. I know for a fact, I know this one particular person. Dia kahwin awal. Dia patut tak kahwin awal lah, sebab dia tak prepared pun. Dia tengah student ataupun baru habis internship. So income semua tak adalah. Dah kahwin, tinggal mana? Tinggal mak bapak, tinggal isteri dia lah. Okay, semua benda tak mampu. And then kerja pun malas. Dapat kerja 3 bulan quit. Bagi alasan lah, hujan lah, sakit belakang lah, dia kena buat kerja biasa-biasa lah kan. So dia tak mampu nak cari kerja yang kena dengan bidang dia. Sekarang dia dah recovered lah, as far as kata dah recovered, dah okay lah, stable sikit lah. Tapi that's the thing, maturity tu tak ada. Kahwin awal sangat. Budak-budak lelaki ni, dia punya sebelum 25, dia punya brain belum fully develop. So dia sikap tanggungjawab tu kurang. So perlu ada orang bimbing. Selalunya mak bapak akan bimbing lah, kalau mak bapak masih ada lagi. Tapi kalau mak bapak tak ada, ataupun tak memainkan peranan, ataupun abang pun tak memainkan peranan, ataupun ada abang tiri, abang dekat kawasan perumahan tu bagi bad advice sebab tu, bad influence. Memang perangai dia teruk, dia boleh mengelak daripada buat tanggungjawab dia. Kalau dia seorang tak apa, dia menganggur seorang-seorang lah. Duduk rumah tak ada makanan, tolonglah ibu tu sapu-sapu sampah ke apa, urut-urut mak ke apa kan. Tapi ni dah kahwin, kadang-kadang dah ada anak dah pun, anak pun tak terjaga. So in this situation, bila nak kahwin tu bukan sahaja dari segi duit, dia bukan dari segi apa-apalah yang kita Latifah cakap tadi, tapi dari segi mindset. You kena tahu, you nak ambil, untuk lelaki lah, you nak ambil tanggungjawab daripada ayah seseorang tu menjadi suami seseorang. Whatever dosa yang dia buat tu, dulu kena ayah dia, sekarang kena kat engkau pula. Dulu ayah dia kena bagi dia makan, sekarang kau yang kena bagi dia makan. Dan anak engkau. Kalau kau tak ada maturity, tak tahu sikap tanggungjawab tu, memang tak boleh. This particular person memang quite sad lah. I tengok macam mana dia boleh buat macam tu. I boleh
point back balik kepada dia belum fully develop lagi sebab dia kahwin terlalu muda. Bukan salah nak kahwin muda ni. If you are prepared, okay. Tapi the fact of the matter is that for most people 22, 23 tu baru nak kenal dunia. Baru nak bekerja kan. Betul. Dia baru habis terus kahwin. Macam mana nak jadi lelaki yang bertanggungjawab? Tapi still depends kadang ada orang mampu kan. Ada tapi mampu sangat rendah peratusnya macam orang mampu. Bukan nak menghalang, bukan nak kata benda tu dosa ke apa, tapi dah terbukti lah ada peratusan yang kahwin awal. Okay, kalau if it happens to you dan you berjaya sebagai satu couple yang muda, congratulations, good for you. And of course lah, boleh je diorang kata ada yang kahwin lewat-lewat pun bercerai-berai juga, tak mahu tanggungjawab. Tapi at the end of the day, the point of the matter is that sikap bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan pasangan dan anak-anak tu mesti ada sebelum kau pilih untuk berkahwin. Betul. Cabar TV apa nak sambung apa tadi? Dia lebih ke mindset dan tanggungjawab lah. Tanggungjawab. Because masa kita belum kahwin, tanggungjawab kita mungkin ke atas diri sendiri. Diri sendiri je masa tu. Tapi bila dah kahwin, kita kena ingat tanggungjawab kita sebagai lelaki, especially tanggungjawab kita adalah kepada isteri kita, anak-anak kita, dan juga ahli keluarga rapat lah, macam mertua. Betul. Kan? Lagi mak bapak kita lagi kan. So tanggungjawab seorang suami dan seorang lelaki ni, sebab tu nama dia ketua keluarga. Nak jadi ketua ni bukan senang. Betul. Kan? Kadang-kadang sebagai ketua pun kita terpaksa ada decision yang kita buat mungkin kurang popular dalam kalangan ahli keluarga ni, tapi kita terpaksa buat. Itulah dia ketua. Bagi saya definition ketua keluarga lah. And bila orang kata bila kita kahwin seorang tu, kita kahwin dengan family dia, betul juga? Betul, saya setuju. Macam saya sendiri, wife saya daripada Pantai Timur. Okay. Pantai Timur. Saya memang dekat sini. So memang dia ada perbezaan sikit daripada segi bukan nak kata budaya lah, sama dia bangsa Melayu kan. Cuma bezanya daripada segi ada certain things, because bila dia membesar dengan keluarga dia dididik dengan cara sebegitu. Jadi dia ada certain things and values yang dia bawa daripada keluarga dia, daripada tempat dia membesar. Dan saya pula dekat sini, dekat KL, very well exposed dengan segala macam benda yang ada dekat sini. So bila kita berkahwin tu dengan keluarga tu, kita kena adapt lah dengan keluarga mertua, dan dia pula kena adapt dengan kita punya side. Macam tu lah. It's always give and take lah. Give and take. So macam untuk Ed pula, macam apa preparation yang Ed dari segi mental atau fizikal lah untuk kahwin dalam masa dekat ni kan? Yes. So apa yang preparation selain preparation perkahwinan tu sendiri, duit tu kena cukup, apa preparation lain dari segi mental ke? Dari mindset? segi for now as possible tu dah start nampak lah apa yang Sir and also Latifi cakap. The mental semua tu. And then right now just prepare my mental for the majlis kot. Akad nikah. Balik ke majlis Dia paling nervous masa akad nikah tu. Semua tu yang tengok berpeluh sejuk dia tiba-tiba kan. Tak pernah berpeluh sejuk, tiba-tiba berpeluh sejuk. Tak apa, nanti you experience it. For now kita settle less dulu. Kalau kita rasa macam perlu upgrade, kita upgrade. Okay, so kita rasa kita kena berehat dulu. Kita berehat dulu, minum air dulu. Tetapi selepas rehat, kita akan bercakap tentang penting ke kahwin sekufu. Kau nak cakap kahwin dua. Penting ke kahwin dua? Okay, we are back on the discussion lah. Kita nak terus cakap pasal penting ke kahwin dengan orang yang sekufu. Sebab banyaklah orang kata cari yang sekufu. But apa maksud sekufu ni, Zul? Sekufu ni ramai mistake tau. Dia ingatkan sekufu ni dari segi harta semata-mata. Kau kaya kau sekufu. Tapi tak. Sebab ada orang dia kaya tapi dia bukan ketekut, tapi dia mengira duit dia. Dia macam setakat water dispenser kena bayar berapa? RM100 sebulan. Darab 60 bulan. 5 tahun RM6,000. Aku beli kat Shopee RM500. Sekali nak tukar satu set of cartridge filter tu baru RM100. Kalau aku tukar 2 kali setahun pun baru RM200. RM200 darab 6 tahun 5 tahun baru RM1,000 campur dia punya water dispenser RM1,500 cheaper than RM6,000. Of course RM6,000 tu orang tolong tukarkan. Itu pun aku malas bila orang ketua-ketua itu nak kata nak set appointment. Aku busy kat office ni, kau nak datang pula. Ada orang fikir macam tu. Walaupun dia kaya, dia berkira. Tapi ada orang kaya, dia semua benda belilah ya, apalah settle. So sekufu tak sekufu walaupun dua-dua kaya. So sekufu ni could be ada orang ni
dia tak kaya pun, tapi dia tak kaya sebab circumstances family dia, mak ayah dia tak kaya. So dia tak kaya lah umur 18 tahun, umur 20 tahun, macam mana kaya kalau mak bapak tak kaya kan. Tapi mentality dia adalah yang mengira duit. Okay, dia macam yang ni tak payah beli sebab nanti rugi. Sama dengan orang kaya ni, sama. So dia boleh jadi sekufu dari segi mentality, bukan dari segi harta sedia ada sahaja. So dia jadi isu bila anak orang kaya nak dikahwinkan anak orang kaya, kena cari standard yang sama. Tapi mentality dua-dua ni tak sama. Itulah jadi masalah. Tapi ini yang paling penting sekarang ni. Sekufu pun dari segi menjaga anak, nak besarkan anak. Saya nak anak saya semua pergi private school. Kenapa? Yelah sebab family saya punya. Tapi ada anak orang kaya yang memang anak dia semua pergi normal school saja. Good normal schools lah. Jangan ambil yang maybe terlalu banyak members daripada satu kaum, macam tak bercampur anak dia. So dia cari sekolah public yang ada a good mixture of races, supaya anak dia boleh bercampur kaum dengan semua kaum dan jadi a bit more international. Then okay lah, dia ni walaupun harta tak sama, tapi mentality untuk membesarkan anak, mentality pergaulan semua sama sekufu, then okay. Bukan dari segi kaya sahaja. Betul. Abang TV? Totally agree. Sekufu dia bukan pasal harta je lah. It's about bila kita nak buat future planning, expenses untuk anak-anak. So benda tu kita kena ada orang kata persetujuan lah. Walaupun kadang-kadang kita tak setuju, kita tak nak, tapi kita kena ada orang kata agree to disagree, atau disagree to agree. Kita kena, orang kata kena ada sifat diplomasi tu lah. Kita tak boleh macam kita je, mesti kita kena ikut kita. Dia pun tak boleh ikut dia je. Pada saya lah, dia mesti ada give, macam orang kata, macam cakap tadi lah, ada give and take lah. Daripada S ni ada pandangan tentang sekufu ni? Pandangan tentang sekufu ni, saya rasa lebih, saya punya idea tu lebih kurang sama macam it's more to like mentality lah. Kalau itulah, kalau dia rasa macam benda ni kita boleh kita boleh ikut sekali, kita ikut. Kalau kita rasa macam dia tak boleh nak ikut, tapi kita nak ikut juga, benda tu akan jadi masalah lah untuk hubungan tu kan. Cakap pasal tadi sekufu kan, mostly saya kata tentang kewangan lah. So saya nak beritahu sikit, memang stats menunjukkan antara reason orang bercerai adalah sebabkan kewangan. So saya sebagai orang kata buat content creation tentang kewangan, saya punya pendapat macam ni. Dia bila orang cakap pasal kewangan tu, it can be a bit misleading. Dia ingat pasal gaji je. No, it's about mentality and you punya sikap ke atas menjaga kewangan. Okay, kalau gaji kau tinggi pun, contohlah untuk orang muda baru kahwin RM6,000, tapi dia duk beli kereta Honda Civic, dia duk beli kereta PS5 games, dia kalau setakat makan tu belanja RM100 tu macam selamba je, tiap hari dia buat. Dia tak bertanggungjawab ke atas duit dia. So it's not just because of kewangan, tapi dia ada masalah kewangan tu because of sikap dia dan isteri dia jugalah, pasangan dia. Jom bang, maybe dia menjaga duit, tapi isteri dia pula kata, bang saya nak beli ni, saya nak beli sana. Dia pun terpaksa ikut. Ni tak sekufu ni, tapi because of that bergaduh. Ataupun seorang ni kedekut sangat, seorang ni terlalu belanja sangat. Kahwin because of cinta, tapi tak sekufu dari segi tanggungjawab ke atas menjaga kewangan. Itu dia, bukannya because of tak cukup duit semata-mata. Kalau cakap pasal contoh yang awal-awal tadi tu, yang tak nak kerja tu kan, macam mana dia ada, macam mana dia boleh ada masalah kewangan? Sebab dia tak rasa tanggungjawab ke atas mencari nafkah untuk dia, isteri dia dan anak-anak dia. Sebab itulah mereka ni berpisah. So betul memang dari segi kewangan, tapi kewangan tu kita kena expand. Kenapa masalah? Saya selalu cakap duit aku hidup aku. Maksudnya adalah duit engkau hidup engkau. Kau kena jaga duit engkau. Sebab bila kau jaga duit engkau, ia akan menjaga hidup engkau. Kau punya hidup dan kau punya duit tu berkait rapat. Kau tak boleh duit tak jaga, kehidupan cantik, tak boleh. Lainlah kalau mak ayah kau datuk apa businessman ke, dia duduk boleh pump duit kat kau, tapi for most people tak macam itulah. So bila ada masalah hutang, masalah income, tak nak bayar commitment semua tu, mulalah bergaduh. Betul. Abang TV punya pandangan memang tentang stats, ramai orang bercerai disebabkan kewangan. Curang cakap, betul. Macam Cik Faiz cakap, is about the mindset lah. Mindset menguruskan kewangan tu. Kita kena ukur baju di badan sendiri.
dengan apa yang kita ada as an income dan apa yang kita boleh belanjakan. Dan kita kena, bila kita dah berkahwin, lagi-lagi kalau dah ada anak, kan, lagi banyak kita kena very careful. And then you have to sacrifice your own wants kan for them. Ya, betul. Ada parents tak nak buat macam tu. Ada macam-macam, especially macam kita as a bapak-bapak ni kan, bila jadi bapak ni, kita kadang-kadang terpaksa tengok je lah benda yang kita nak tu. Dah jadi bapak ni dia akan tahu. Confession. Kan, macam kadang-kadang saya sendiri ada desire dengan kereta-kereta Continental. Contoh kan. Because dah pakai kereta Jepun. Sekarang nak move into kereta Continental. Tapi buat masa ni telan Ailio dululah. Sebab apa? Sebab saya tahu saya ada tanggungjawab isteri dan anak-anak yang lebih memerlukan daripada saya punya desire. Faham. Bila kata tentang kewangan kan, antara benda yang saya nampak adalah beli rumah tak boleh bayar rumah, beli ataupun beli kereta mahal tapi tak boleh bayar. So saya nak sentuh sikit pasal rumah dan kereta ni. Kalau kita kahwin, patut kita beli rumah dulu ke kereta dulu? Jawapan ni soalan ni banyak orang tanya. Jawapan dia it depends. Mak bapak kau ada bagi kau kereta tak? Kalau ada, pakai dulu kereta tu. Rumah pun tak semestinya kau beli dulu. Okay, bagi tahu kenapa ya. Rumah ni untuk orang muda. Okay, kalau you beli awal sangat, masalah dia is your future, you punya career ni tak tahu kat mana pun. Contoh kita ambil Latifi punya contoh sebab Latifi ada sebut tadi kan, isteri Latifi dipindahkan ke Setia Alam because of work. And then kita pun okay, tak apalah, kita perlu hidup dua income household. So the wife has to work, and then the career path pun alhamdulillah lah kerajaan okay. So okay, tak apa, kita pun pindah ke Setia Alam contohnya. Tak ada masalah. Tapi kalau lah dah terbeli, sebab ada ramai orang dia terbeli dekat hujung-hujung dunia sebutlah contohnya Pasir Gudang. Hujung-hujung lah kat bawah tu kan. Forest City. Forest City mahal sangat. Pasir Gudang contoh. Okay. Tetapi dia dapat job dekat Central Johor ke, dia dapat job dekat KL ke contohnya. So dua ni dia kalau dia beli awal sangat, dia belum lagi ada set career path, dah dia nak kena jual. So tak salah ya untuk you menyewa dahulu sementara you tengah mencari-cari you punya career. After about 3 tahun kerja satu company, contohnya dekat Ampang dekat KL, you kerja dekat Petronas contohnya. Maybe kalau you pindah kerja Petronas pun, you dah suka lah this industry, you akan pindah ke kawasan KL tu juga. Sebab Petronas kalau dia nak bagi vendor dia kena within about 50 km radius kalau tak salah. So kena dekat-dekat dengan KLCC tu. So dia tak akan pergi jauh. So dia dah tahu dia akan kerja dekat KL, dan kalau nak beli rumah pun yang menetap tu boleh beli dekat keliling sini. Jangan beli kat Shalam. Unless isteri kerja kat Shalam. So benda semua ni boleh decide selepas dah kahwin for a couple of years. Dah tahu career path macam mana. Betul. Tapi kalau kau beli awal-awal sebab semata-mata nak beli rumah, ada orang kata beli rumah tu bagus, nanti rumah mahal. Memanglah rumah akan naik over the years. Tapi duit yang kau tak pakai untuk beli rumah tu boleh je invest dekat dalam ESB. Kalau kau nak selamatkan, ada juga punya kenaikan. So okay, cuma rumah ni masalahnya beli awal sangat, kalau silap nak reverse susah. So benda ni kena berhati-hati. Pasal kereta tu kalau ada pakai je dulu. Cuma between kereta dengan rumah kalau dua-dua tak ada kena faham kat Malaysia ni public transport macam susah sikit lah betul. Kalau you boleh naik motor maybe single okay lah, tapi kalau ada isteri and then dari segi safety lagi so kereta unfortunately dekat Malaysia is still keperluan asas yang keempat, nombor 1 makanan, pakaian, bumbung, tempat tinggal dan kenderaan sendiri. Motor single boleh, tapi bila dah kahwin kita paksalah beli kereta. Beli murah dah tak cukup lah. Sebab jalan raya di Malaysia ni memang dibuat sebab ada kereta banyak lah kan, spek dia semua. Betul. Dia buat mesra kereta. Sebab apa? Dia nak jual kereta. Kerajaan kan ada ownership dalam Proton dan Pro 2. And then Tun Mahathir pun dia punya baby pun is Proton. Walaupun Proton sekarang ni pun dah terjual a big chunk of the stake to Geely. So nak macam mana? Sebab tu kita nampak jalan tu boleh lapis sekarang kan. Dia lebarkan dan ditingkat-tingkatkan. Tapi sama juga jam. Jam juga, yes. Okay, tadi saya sentuh sikit pasal beli rumah ataupun rumah sewa. Macam Abang Latifi, pengalaman tu macam mana? Macam kita tanya pengalaman lah orang dah lama kan. Macam lepas kahwin tu terus beli rumah ke ataupun menyewa juga dulu? Menyewa. Sampai sekarang pun masih menyewa. Tapi sekarang dah ada plan lah untuk beli.
Dan beli tu pun bukan untuk investment ke, bukan untuk, memang beli untuk sendiri. Dan itu adalah orang panggil rumah untuk jaga masa panjang lah. So itu je plan dia sekarang ni. Faham? Maksudnya kita beli rumah untuk jangka masa panjang. Planning dia pun betul kena panjang jugalah kan. Ya, betul. Nak planning kena betul-betul lah. Bukan dalam masa aku baru kahwin, apa kata kita beli rumah. Masa mula-mula kahwin pun itu bukan soalan pertama lah yang ada dalam minda. Alhamdulillah isteri pun tak orang kata nak push kena beli rumah kan. Sebab dia pun tahu harga rumah macam dekat Klang Valley ni macam mana harga dia. So kita kena tengok daripada segi komitmen kita lah. Kalau kita betul-betul okey, kita boleh spend. Sebab memang masa sebelum PKP saya memang ada rancangan dah nak beli rumah, dah hantar, dah submit dah untuk application dah pun, dah approve dah pun. Kan. Lepas tu 2 hari lepas tu PKP. Kan. So bank call. Dia tanya macam mana nak proceed ke. Dia kata dia offer lah, dia kata masa tu kan auto moratorium. Dia kata kalau encik ambil ni auto moratorium 6 bulan apa semua kan. Sounds good lah. Saya cakap dekat banker tu, ni 6 bulan, lepas 6 bulan apa jadi. So kita kena fikir anjak ke depan sikit. Of course lah, the banker is doing his job and to secure the deals. Tapi kita kena fikir benda bayar rumah ni 30 tahun, 35 tahun kan. Betul. Bukan benda yang sekejap. Dari segi apa tu rumah for the past 5 years dah pindah 3 kali and I ada plan untuk pindah lagi sekali ni rumah I don't usually beli rumah yang I duduk. Rumah yang I beli semuanya akan di flip lah. Okay, so ada good offer, kita flip. It's not wrong. Some people protest against that, tapi that's the right lah for anyone boleh buat. Kalau ada duit, kalau ada kebolehan untuk beli. Kalau nak jual, it's your hak. Tapi tak ada beli sampai 10, 20 lepas tu jual. Just satu, ada good offer, beli satu, and after dah siap, good offer, jual. The reason I do that, the reason I pindah-pindah is because life circumstances. In 5 years, 3 kali. Ni kalau masuk 6 tahun ni, 4 kali lah. So every 1.5 year I akan pindah. And for good reason lah. Right now, my house is dalam, office is dalam. Kalau pindah office ke Bukit Jelutong for example, office saya akan pindah ke Bukit Jelutong. So I hate traffic jams. I akan pindah sekali. So that is an argument where bila you beli rumah, you stuck. Contohlah, I beli satu rumah dekat Serenia, dekat KL dekat dengan KLIA lah. Okay. If I beli dan duduk and then ada office kat dalam, ada office kat arah Damansara, every day I'll be spending 30 minutes 1 hour untuk pergi office. Something yang I personally tak suka. Itu nombor satu. And then ramai je orang buat macam tu. Kadang keluar berita, dia cerita kesian lah dekat surat khabar. Spend 2 jam 4 jam lah pergi dan balik. Rumah dia dekat Negeri Sembilan, dia kerja dekat KL. 2 jam because of jam. And then ada orang kata lah, bukan saya kata, semata-mata nak beli rumah double story terrace, semata-mata nak membeli rumah tu. Dah beli kena duduk. Sebab rumah double story terrace ni nak sewa, maybe kau bayar installment 2,000, dapat sewa maybe 1,000-1,100 saya. Itu rumah double story terrace macam itu. Kalau apartment lain, sebab apartment kadang kalau kau bayar RM2,000 installment, maybe dapat dekat sikit dengan city. So demand dia tinggi lah untuk sewaan. Betul. So it's their choice, betul. Tapi for our commit, for me is out of the question lah. Ikut pilihan masing-masing. Sebab I punya investment opportunity dan planning tu lain berbanding dengan dia. Maybe dia nak cop tempat tu, maybe dia suka tempat tu. Benda semua kena fikir lah. Tak boleh main taram saja. Tak boleh beli semata-mata sebab nak duduk kat situ. Betul. Boleh je sewa. Okay, faham? Dia tak ada template lah, semua orang patut ikut macam ni. Exactly. Cuma tapi yang paling bahaya is kena paksa. Mak ayah kata betul beli rumah, kalau bayar sewa rugi. Tak juga. There are people beli rumah rugi. Dia beli rumah tu, dia bayar installment 2,000, kalau dia sewa je kat situ boleh bayar sewa RM1,000. Tapi sebab kononnya kena paksa beli, dah dia punya life everything stuck dekat situ, kat rumah tu. Nak keluar susah, tak ada mobility. Okay, faham. So kita rasa kita dah hujung bab. Ada lagi soalan yang saya rasa perlu kita bahas sikit lah. Tapi mostly untuk Abang Latifi dan Encik Faiz. Soalan ni tentang komitmen dalam menguruskan hal rumah tangga. Patut ke kita like assign role tu terus, ataupun kita boleh fleksibel? Pandangan Abang Latifi untuk dua-dua style ni lah. Flexible.
Fleksibel lah. Fleksibel. Kita tak boleh 100% macam you mesti buat ni. I buat ni je. To me lah, is flexible lah. Kadang-kadang kita switch the role kan. Itu je lah. So fleksibel tu lebih orang kata bagi manfaat lah kan, daripada kita assign betul. traditional punya role kan. So sendiri macam mana? For me this might bercanggah lah dengan orang lain punya fahaman, tapi I firmly believe lah, the suami ada 3 benda dia wajib bayar dan dia tak boleh share dengan isteri dia. Nombor 1 obviously is rumah. Tak kisahlah rumah ke installment rumah ke, doesn't matter lah. Kalau kau sewa rumah kau bayar lah sini, kau jangan tak share dengan isteri. Walaupun isteri tu kata tak apa bang, saya boleh top up sikit. Jangan benarkan dia top up. Rumah tu mesti kau bayar. Makanan at least 2 kali sehari punya makan kena bayar. Okay, contohnya lunch dengan dinner. Maknanya raw material ke, kau beli ikan mentah ke, tapi kalau makan luar pun tak apa, kau kena bayar. Tapi kau dictate lah, sebab kau yang bayar, kau dictate. Kalau tak mau makan luar, masaklah kat rumah. Tapi dah masak kat rumah tu, kau tak boleh minta isteri masak semua, kau kena tolong juga. Dia tak boleh kata isteri yang kena masak, aku beli raw material tu. Tapi kalau kat luar, kau malas nak tolong kan, kau beli kat luar. Tapi kalau kau mampu, tapi mesti kau kena bayar. Nombor 3 is pakaian kena ada. 3 benda ni. Lepas tu kalau isteri nak top up, bang jom kita jalan-jalan, kau cakap lah, saya dah tak ada duit. Tak apa, saya nak belanja. Tu boleh. Isteri nak belanja pergi jalan-jalan ke, nak makan kat luar ke, boleh. As long as dah jalan 3 tanggungjawab. Kenapa? Okay, from my experience the ones I've seen lah, bila you share suami dan isteri rumah contohnya, suami sanggup bayar 1,000 je. Lepas tu isteri kata saya nak duduk rumah yang hot sikit, yang best sikit, sama je rumah cuma dekat sikit tempat yang cantik, kena bayar 2,000. So isteri kata saya top up RM1,000. Can you imagine bila bergaduh, and suami isteri akan bergaduh, ada orang akan ungkit, saya pun bayar rumah ni. Kita tak nak macam itu. So rumah, makanan, pakaian suami bayar. Kalau ada lebih untuk beli PS5, go ahead beli. Tapi kalau tak ada duit, isteri nak belikan, terimalah. Nak belikan. Sebab isteri dia kata, abang dah bayar rumah, saya ada extra ni. Abang tak benarkan saya bayar rumah, tak apa, saya belikan abang PS5. Saya tahu abang nak PS5. Okay. Kan cantik macam tu. Tapi yang jadi masalah bila 50-50, itu yang nampak lah. Bukan nak kata this is the right, the only one way, tapi kita sebagai seorang Muslim dan ketua keluarga, macam Latif cakap, benda ni jangan main-main. Nanti dia ungkit. Benda yang wajib tu lah. Ya betul. Rumah, makan dan pakaian. Ini memang wajib lah. Ini kita tak boleh negotiate. Nafkah. Okay, ini benda wajib. Sebagai lelaki, macam tadi saya dengar ada satu konten tadi, lelaki ni role dia to protect and provide. To protect and provide. Protect your family and to provide for your family. Itu yang paling penting. Itu adalah ketua keluarga. Kalau dekat New York, dia polis punya motto is protect and serve. Inspired dari situ kot. So kita rasa banyak dapat ilmu. Itulah kan. Orang lain mungkin kena pergi kelas. Kita datang kerja je dapat ilmu. So Ed, ada apa-apa lagi nak cakap kepada orang yang macam Ed jugalah dalam merancang nak kahwin? Macam nak kahwin ni prepare apa yang cukup je. Kalau rasa lebih tu boleh, kalau afford kita bagilah yang lebih kan, untuk kenduri tu. Kalau kita rasa macam kita boleh sampai sini je, sampai situ je. Jangan overdo the budget lah, sebab kita nak hidup lama after, nak hidup bersama-sama lama. Bersama-sama. So flexible tu penting lah. Ya, flexibility bercakap tu tentang penting. flexible, kita pun flexible juga dari segi masa ni. Sudah sangat terlebih. So kita kena habiskan Boss Borak episod 3. Sebelum tu korang boleh lah like, share video ni. Kalau korang suka, korang komen, and mungkin bagi idea kita sikit untuk episod keempat, supaya kita boleh borak dengan bos dan kita punya colleague lah. So jumpa guys next episode. See you guys later. Bye-bye. Bye-bye. Okay.